وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita berhimpun dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirah ke atas kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan Asmaul Husna yang disebut di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi pada menyatakan nama yang ke-64, iaitu nama Allah Al-Qayyum. Baik, mi'yarut ta'allum, objektif perkongsian kita pada malam ini tertumpu kepada 4 perkara. Yang pertama, menyebut ta'rif Al-Qayyum. Yang kedua, menerangkan syarah kepada ta'rif Al-Qayyum. Yang ketiga, menyebut apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Qayyum. Dan yang keempat, menerangkan thamaratul iman, buah-buah keimanan bagi orang yang beriman dengan Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Shaykhuna al-Musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Diterjemahkan dengan Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri dengan sendiri ataupun Allah yang maha tegak. Baik, itu dari segi terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Adapun pandangan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Qayyum huwa al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghairihi 'ala ad-dawam alladhi la yabtakiru ila siwa wa yabtakiru ilayhi siwa alladhi yarzuquhum wa la yastarziquhum wa yansuruhum wa la yastansiruhum wala alladhi ya'muruhum wala ya'murunah walladhi yanhahum wala yanhaunah. Itu kata Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata Al-Qayyum itu makna dia al-qa'imu bi nafsihi, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Al-muqimu li ghairihi 'ala ad-dawam, makhluk pula berdiri kerana dia. Saya kita bincang diri ini berdiri yang macam mana. Adapun selain daripada Allah, mereka berhajat kepada Allah untuk berdiri. Alladzi la yabtakiru ila siwa wa yabtakiru ilaihi siwa. Allah tidak berhajat kepada mana-mana makhluk, bahkan makhluk itulah yang berhajat kepada Allah. Kata Al-Ghazali lagi, dia kata apa? Alladhi yarzuquhum wa la yastarziquhum. Allah Subhanahu wa ta'ala ini Al-Qayyum, dialah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya
akan tetapi dialah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, dan dia tidak pula yastarziquhum, tidak meminta-minta rezeki daripada mereka. Wa yansuruhum wa la yastansiruhum, dialah Al-Qayyum Allah yang menolong hamba-hambanya, dan dia tidak pula meminta-minta pertolongan daripada mereka. Ada allazi ya'muruhum wa la ya'murunah, dialah yang memberikan perintah, arahan dan suruhan kepada mereka, dan tidak pula mereka memberi arahan kepada dia. Wallazi yanhahum wa la yanhaunah, Allah itu Al-Qayyum, dialah yang menghalang manusia, menghalang hamba-hambanya, mencegah hamba-hambanya, dan tidak pula ataupun tidak boleh ke atas hamba-hambanya itu untuk menghalang ataupun mencegah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu penjelasan dari segi ta'rif Al-Qayyum menurut Al-Ghazali rahimahullah. Selesai. Secara umumnya, untuk kita mencapai objektif yang pertama, iaitu ta'rif Al-Qayyum, ialah Allah yang maha berdiri dengan sendiri. Habis dah kat tu. Kalau Kiai Haji Muhammad Baqith dalam kitab dia kata Allah yang maha tegak. Jadi kita bincang apa makna berdiri sendiri, apa makna tegak ni. Saya dah tengok. Sekarang kita kena tengok kepada syarah ta'rif, objektif yang kedua, menerangkan syarah ta'rif. Syarah ta'rif yang pertama saya kena bawa dari segi sudut lughawi, bahasa. Al-Qayyum, ejaan dia alif lam qaf ya waw mim. Al-Qayyum. Asal dia tuan-tuan, ni saya nak kongsi kisah sikit. Kalau bila ada sabdu ataupun syaddah, tadi kalau tuan-tuan tengok ejaan dia alif lam qaf ya. Ya tu ada sabdu kan? Ada syaddah tu. Waw mim. Ejaan asal dia alif lam qaf ya waw mim. Ejaan dia sepatutnya. Tetapi apabila bertembungnya dua huruf, maka satu huruf tu kena buang. Pasal ya ada dua, jadi satu huruf tu kena buang, tambah syaddah. Tu ejaan dia Al-Qayyum. Perkataan asal muassal daripada Al-Qayyum daripada tiga huruf, qaf alif mim qama. Al-Qayyum, perkataan asal dia ialah qama. Apa makna qama? Telah berdiri. Tu konsep dia. Al-Qayyum, perkataan asal dia ialah qama, telah berdiri. Baik. Nak cerita orang yang berdiri. Si berdiri, orang yang berdiri ataupun benda yang berdiri ataupun entiti yang berdiri disebut Al-Qaim. Saya kongsi sikit bahasa Arab tuan-tuan. Soma, puasa. Orang yang berpuasa, dia tambah hamzah je, Shaim. Qama, berdiri. Orang yang berdiri, qaim. Faza, menang. Orang yang menang, faiz. Itu kaedah dia. Jadi Al-Qayyum asal dia qama, telah berdiri. Tuhan yang berdiri disebut sebagai qaim. Tetapi Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan nama Al-Qaim. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan datangnya, kaedah bahasa Arab disebut sebagai sighatun mubalaghah, iaitu perumpamaan yang maha dahsyat, sehingga makna Al-Qayyum ini tidak siapa-siapa pernah memiliki makna yang seumpama qayyum ini. Dahsyat sungguh berdiri ini. Al-Qayyum tidak diperkenalkan dengan nama Al-Qaim. Qaim pun betul juga. Tapi Tuhan nak habaq dahsyat sungguh ni. Al-Qayyum, tambah sadu kat situ.
tambah syaddah kat situ untuk memberikan penegasan keterangan bahawasanya tidak ada siapa-siapa memiliki seperti mana Al-Qayyum Allah. Itu yang pertama. Syarah yang kedua, saya kongsi dengan tuan-tuan, dalam 99 nama Allah dipecahkan kepada nama yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama ialah sifat Al-Jamal. Apabila kita belajar, kita akan rasa syok pasal nama tu nama yang jamal, nama yang indah. Bila kita faham, kita rasa tenang. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, itu syok sangat. Nama yang kedua ialah nama yang bersifat Al-Jalal, menunjukkan kebesaran dia. Apabila kita dengar, akan menimbulkan rasa khasyah, rasa takut dalam diri. Jadi Al-Qayyum dia duduk dalam kategori nama Allah yang bersifat Al-Jalal, menunjukkan kebesaran dia. Selesai syarah yang kedua. Masuk syarah yang ketiga. Mau tak mau kita kena kembali balik kepada poin yang dibawa oleh Al-Ghazali rahimahullah mengikut kaedah quyud muhtarazat, kaedah memahami ta'rif mengikut pecahan poin 3+1. Al-Ghazali kata apa? Al-Qayyum huwal qa'imu binafsihi al-muqimu li ghairihi 'ala ad-dawam. Kita pegang poin ni dulu. Kita boleh jelas apa makna Tuhan Maha berdiri dengan sendiri, ataupun Kiai Muhammad Baqith hafizah, Kiai Haji Sirajuddin Abbas dia kata Tuhan yang Maha tegak. Apa maksud dia ni? Al-muqimu al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghairihi 'ala ad-dawam, iaitu Tuhan berdiri dengan sendiri, berdiri dengan zat dia sendiri, tetapi makhluk itu berdiri kerana Allah Ta'ala. Baik, kita nak bincang apa makna berdiri dengan sendiri. Kalau dalam bahasa Melayu, kita jaranglah sebut berdiri dengan sendiri. Kita sebut pada tuan-tuan berdikari. Gitu. Kalau orang tanya apa maksud berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Apa makna berdikari? Maksudnya dia tak perlu bantuan orang. Dia tak perlu bantuan orang. Dia ni orang yang boleh buat sendiri, tak berhajat kepada pertolongan orang. Itu menurut kefahaman kita. Baik, kita tengok satu-satu. Maksud Allah berdiri dengan sendiri, kita mesti jelas dengan sifat Allah yang tuan-tuan duk mengaji dalam sifat 20. Ada satu sifat yang berada dalam kategori sifat salbiyah, sifat yang menafikan sifat makhluk ada pada Allah, iaitu sifat apa tuan-tuan? Qiyamuhu binafsihi. Al-Qayyum ni tuan-tuan, Al-Qayyum ni nak faham dia, kena faham konsep qiyamuhu binafsihi. Allah itu melakukan sesuatu perkara tanpa berhajat kepada mana-mana pertolongan makhluk. Hak tu makna berdiri dengan sendiri. Dia tak perlu kepada bantuan siapa-siapa. Dia boleh buat sendiri. Sebab tu tuan-tuan, kalau buka dalam kitab Syarah Imam Nawawi rahimahullah berkenaan tentang sifat 20, Imam Nawawi sebut zat Allah tu sendiri, zat Allah tu sendiri tidak berhajat kepada sifat. Zat Allah tidak berhajat kepada sifat, kerana sifat yang ada pada Allah sudah wujud pada zat dia sendiri. Saya bagi contoh, saya pernah bawa contoh sebelum ni pada tuan-tuan, tapi tak apa, saya ulang balik untuk ulang kaji kita. Macam ni, saya ada sifat mendengar. Ni sifat mendengar ni, saya bercakap, saya dengar ni, saya bercakap apa? Jadi saya dengar. Jadi saya memiliki sifat mendengar. Sifat mendengar saya kena ada zat saya. Kena ada zat saya bergantung kepada zat. Zat saya bergantung kepada sifat. Saling melengkapi antara satu sama lain. Dia tak boleh ada sifat, zat tak ada. Tak boleh. Meja ni petak, boleh tak petak ni ada sebelum meja? Tak boleh. Kena ada meja dulu, zat, baru jadi petak. Meja ni warna turquoise, warna hijau.
Jadi hijau ni sifat. Boleh tak sifat ni lekat tanpa ada zat? Tak boleh. Itu sifat makhluk. Dia saling lengkap, melengkapi. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia memiliki sesuatu sifat-sifat yang sempurna ke atas zat dia, bukanlah dia berhajat kepada sifat tu. Zat dia tu tak berhajat kepada sifat mendengar. Zat Allah tidak berhajat kepada sifat melihat. Bahkan sifat itu sudah ada pada diri dia. Itu jelas tuan. Takat tu dulu. Ada orang tanya, masih lagi dalam syarah 3/1. Ada orang tanya, Ustaz, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh buat semua dengan sendiri, kan? Dia boleh buat semua dengan sendiri tanpa berhajat kepada pertolongan mana-mana makhluk. Sebab apa dalam neraka dia suruh malaikat Malik jaga neraka? Awak dia sendiri tak jaga neraka? Kalau Allah Ta'ala boleh buat semua apa yang dia nak, yang Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila dia berkehendak akan sesuatu, bila dia kata nak, maka benda tu akan jadi. Pasal apa Tuhan arah malaikat tang sini kena turun hujan, kat sana jangan bawa turun hujan lagi, awak dia tak boleh buat sendiri hujan tu turun. Baik, Tuhan ni sama macam kita. Kalau Tuhan ni boleh mengalahkan musuh-musuh Allah dengan mudah, sebab apa dia hantar malaikat untuk pergi jerit sampai hancur binasa penduduk kawasan? Awak dia tak lawan sendiri Israel tu. Pasal apa dia nak suruh kita pergi jihad pula? Tuan-tuan ingat ketika Bani Israel diselamatkan oleh Musa alaihi salam daripada Fir'aun, daripada malapetaka kelaparan, daripada malapetaka syirik, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Musa alaihi salam untuk menyuruh Bani Israel ikut dia pergi perang untuk buka kota Al-Quds di Palestin. Apa kata Bani Israel kepada Musa alaihi salam? Depa kata apa? Wahai Musa, lah ni macam ni lah, hang dengan Tuhan hang lah pergi perang, dah selesai nanti kami pergi. Depa mungkin depa fikir, dah kata Tuhan tu power, baik Tuhan pergi terus. Baik, jawapan saya mudah. Dulu soalan ni pernah kami tanya kepada guru kami, Syekh Ali Fawaz, kenaan tentang soalan ni. Jawapan dia ialah, bukan Allah berhajat kepada makhluk untuk menguruskan alam ni. Tak. Tuhan tak berhajat pun kepada kita. Tuhan tak berhajat kepada Jibril untuk menurunkan wahyu. Tuhan tidak berhajat kepada malaikat mungkar nangkir untuk menyoal siasat kita dalam kubur. Tuhan tak berhajat kepada malaikat Raqib dan Atid untuk catat dosa pahala kita. Tuhan tak berhajat. Bahkan kalau tidak dihidupkan ke semua makhluk yang saya nyatakan tadi ni, nescaya pentadbiran alam ini berlaku seperti sedia kala saja. Tetapi apabila berlakunya pemerintahan dan arahan ini kepada makhluk, itu nak menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Saya bagi contoh paling mudah. Apa yang tuan-tuan rasakan apabila satu hari tuan-tuan pergi rumah orang kaya, tak payah rumah orang kaya lah, tak payah rumah kaya, orang biasa, kaya sikit, dia ada orang gaji seorang. Kita kalau ada orang gaji seorang tu, mentality kita, mindset kita, dia kaya, mesti dia ada orang gaji baru seorang. Ada orang tuan-tuan, ada orang rumah dia terlalu besar, dalam rumah dia tu ada 25 orang gaji. Tuan-tuan nampak apa ketika tu? Oh hebat, 25 orang gaji ni, hebat ni. Tuan-tuan bayangkan pula situasi yang lebih kurang macam ni. Tuan-tuan bayangkan pula bila Nabi SAW cerita di atas langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur, ada tempat para malaikat tawaf. Sekali malaikat masuk tawaf sebanyak sab'atun asywat, sebanyak 7 pusingan keliling tawaf tu, 70,000 masuk, keluar tu tak mai dah, mai halim pula masuk, kota habis dah. Tuan-tuan bayang tengok punya kebesaran Allah. Boleh je Tuhan tak buat malaikat. Cuma perbezaan dia ialah, dia kata ustaz, kami pun ada pembantu-pembantu kami, jadi kami pun Al-Qayyum lah. Tak.
kalau manusia, kalau 25 orang gaji saya sebut tadi tu, dia tak buat kerja, naya tuan rumah, dia kehidupan dia akan jadi kucar kacir, pentadbiran rumah ni akan kucar kacir sebab tak ada orang bantu dia. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidaklah makhluk ni tak mau dengar cakap dia, katalah malaikat pun tak mau dengar cakap dia, pentadbiran alam tetap berlaku mengikut kehendak dia. Sebab tu Allah Ta'ala pernah sebut dalam satu hadis Qudusi, seandainya, ni tuan-tuan kita dengar dulu hadis ni, seandainya seluruh hamba-hambaku, seluruh makhluk-makhlukku tunduk taat patuh kepadaku, nescaya tidak akan menambahkan sedikit pun kebesaran keagungan kerajaanku. Tak terkesan. Kita baca Al-Mulk ke, baca Yasin ke, mayang banyak ke, puasa lagi, bayar zakat lagi, tidak menambah ataupun memberi sebarang kesan kepada Allah Ta'ala. Kata Allah lagi, seandainya seluruh makhluk dan hamba-hambaku ini kufur kepada aku, ingkar kepada aku, tak mau dengar cakap aku, semua sepakat tak mau dengar cakap aku, nescaya tidak akan mengurangkan sedikit pun kerajaan, kebesaran, keagungan kerajaan aku. Tak terkesan. Sebab tu beza ketika Allah memerintah, bukan kerana Allah berhajat, tetapi kerana Allah berkehendak untuk kita buat macam tu. Seandainya kehendak Allah tidak dipenuhi, tidaklah menjadi sebarang kesan ke atas diri dia. Itu syarah 3/1. Syarah 3/2, alladzi la yabtakiru ila siwa wa yabtakiru ilaihi siwa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qayyum, dia tidak berhajat ataupun berharap kepada makhluk. Sebab tu tuan-tuan, saya kurang setuju apabila setengah orang menisbahkan sifat-sifat manusia kepada Allah dengan sifat yang tidak wajar. Contoh dia kata macam ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah, kalau boleh bangunlah tengah malam, merintihlah pada Allah, kerana Allah Ta'ala sunyi dengar rintihan kita. Dia tak sunyi ya. Dia tak sunyi apa? Dia tak sunyi apa? Tak terkesan. Tuhan tidak hajat langsung kat kita. Tuan-tuan, macam mana kita fikir logik lah, kita fikir logik. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau kita fikir dia berhajat kepada kita, sedangkan sifat-sifat dia yang penuh dengan kamaliyat, penuh dengan kesempurnaan, dia pun tak berhajat pada sifat tu. Sifat tu memang ada pada diri dia dah. Sifat sempurna tu sendiri dia tak berhajat pada tu. Takkan kita yang penuh dengan nawaqis, dia pula berhajat dengan kita. Sebab tu Al-Ghazali kata apa? Wa yabtakiru ilaihi siwa. Akan tetapi manusia, makhluk tu sendiri yang berhajat kepada dia. Ada orang tanya Ustaz, dia kata, Ustaz, apa bukti kata kita berhajat kepada Allah? Saya sekarang ni Ustaz, contoh dia kata macam ni, saya tak minta ke Allah pun, dia kata. Saya sembahyang pun tak, puasa pun tak, sekali pun tak pernah sebut, ya Allah ya Tuhanku berikanlah kesihatan, saya sihat, dia kata. Oh hati-hati, saya nak bagi contoh ni pun seram. Dia kata, Ustaz, saya ni tak pernah minta ke Allah Ta'ala jadi kaya. Saya kaya ni pasal ikhtiar saya. Apa kena mengenal dengan Allah? Tak ada kena mengenal dengan Allah. Saya sihat ni pun saya tak ada kena mengenal dengan Allah. Saya jaga kesihatan saya. Tang mana yang saya berhajat kepada Allah? Saya tahu saya nak buat macam mana, badan saya, dia kata. Duit saya tahu. Kerja buat saya. Baik. Atas muka bumi ni mungkin tak nampak. Mungkin tak nampak. Sebab kita merasakan yang ni, yang dalam ilmu tasawuf ni disebut sebagai sifat ananiyah, sifat keakuan. Dia nampak dia berjaya sebab dia gagah sebab dia, semua dia. Jadi dia rasa dia tak perlukan Tuhan. Sedangkan Tuhan yang provide benda tu, Tuhan yang membekalkan perkara tu kepada dia, tapi dia tak nampak. Waktu bila dia akan sedar? Kalau atas dunia ni, dia akan sedar bila dia terjatuh. Kan tuan ingat dalam tafsir 2 minggu sudah, Allah Ta'ala cerita dia mengawan laut. Dia yang mengawal laut. Jadi bila orang naik kapal atas laut ni,
boleh selamat sampai dia naik feri pergi Langkawi ke, selamat sampai itu bukan pasal feri tu, tapi kerana dia mententeramkan laut. Kalau Tuhan uji masa tu laut bergelora, masa tu tahulah dia nak petik nama siapa. Masa tu baru tahu nak petik nama siapa. Jadi atas muka bumi mungkin akan sedang apabila ditimpa musibah. Okey, akhirat, ya, akhirat jenuh tuan-tuan. Akhirat jenuh. Akhirat memang jenuh. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW pernah bersabda, akan datang pada hari kiamat kelak, apabila dibangkitkan semula, manusia itu akan berpusu-pusu meminta-minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, untuk bangun semayang 2 rakaat je, lepas tu matikanlah dia balik. Masa tu baru sedang yang selama ni memang kita berhajat kepada Allah. Maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk kita sombong di atas muka bumi. Duk rasa kita aja boleh, kita tak berharap kepada siapa-siapa. Tak boleh lagu tu. Selesai. Itu syarah 3/2. Syarah 3/3. Al-Ghazali ada sebut, alladhi yarzuquhum wa la yastarziquhum. Ni Allah Al-Ghazali nak cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni Al-Qayyum, dia berdiri dengan sendiri. Dialah yang provide, dialah yang mengurniakan rezeki kepada hamba-hamba dia. Itu tanda dia Al-Qayyum. Itu tanda dia Al-Qayyum. Ada orang kata, ustaz, saya ni pun Al-Qayyum jugalah. Kita tanya, sebab apa tuan kata tuan Al-Qayyum? Gaji pekerja tu saya bagi, saya yang bagi. Setuju tak tuan? Kalau ikut konsep tu, kalau ikut konsep on paper, betul. Tapi kalau perhalusi, dia berhajat kepada sesuatu untuk dapat keuntungan daripada syarikat, baru dia boleh bagi rezeki, baru dia boleh kongsi rezeki. Maksudnya dia bergantung kepada sesuatu untuk memberikan rezeki kepada makhluk. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dialah pencipta rezeki dan dialah yang mengagihkan rezeki itu. Sebab tu wayarzuquhum, dia yang memberikan rezeki kepada mereka. Bukti dia Al-Qayyum. Bukti Al-Qayyum yang kedua dalam soal rezeki, wala yastarziquhum. Al-Ghazali kata, dan tidak pula Allah Subhanahu Wa Taala ini meminta-minta rezeki. Baru ni saya dah tengok cerita, bukanlah baru ni, lama dah lah cerita ni. Saya tengok masa tu zaman duk mengaji. Mak Saleh ada buat satu cerita. Cerita ni nama dia God of Egypt, dewa-dewa Mesir. Ada Tuhan Ra, Tuhan Matahari, ada banyaklah Tuhan-Tuhan yang ada. Dipendekkan cerita, saya tak ingat nama Tuhan ni. Tuhan ni dia kehilangan jawatan jadi Tuhan. Dia kehilangan jawatan jadi Tuhan. Menyebabkan dia Tuhan tapi dia tak ada kuasa tu. Dia tak ada kuasa tu. Jadi bila dia tak ada kuasa tu, dia lapak. Jadi dia terpaksa untuk berkawan dengan manusia. Untuk manusia tu pula bagi makanan kat dia. Beda habuan dia lapik perut. Ni bukan Tuhan ni. Tuhan dia takkan meminta-minta daripada hamba dia untuk bagi rezeki kat dia. Sebab tu dalam fahaman mitos Mesir purba, orang yang boleh masuk syurga, mengikut fahaman mereka lah, yang pastinya fahaman tu salah lah, barang sesiapa yang menyembahkan, mempersembahkan barang berharga seperti emas dan perak yang banyak kepada Tuhan, baru boleh masuk syurga. Mereka timbang lu mah ni berat mana, cukup boleh masuk syurga. Kerana Tuhan mereka ni suka kepada mah. Pelik Patutnya dia yang mencipta mah, dia tak payah minta daripada hamba dia lah. Buatlah mah tu bagi kat dia. Tapi yang pelik lagi, kalau dia buat mah tu untuk dia, maksudnya dia tu berhajat kepada ciptaan dia. Lemah Tuhan lagu tu. Lemah Tuhan. Tuhan dia tak boleh hajat langsung kepada makhluk. Dia tak boleh meminta-minta kepada makhluk. Itu syarah 3/3. Syarah 3/4. Wa yansuruhum wa la yastansirhum. Al-Qayyum, Allah Subhanahu Wa Taala ini dialah yang menolong hamba-hambanya
dan tidak pula dia meminta pertolongan daripada hambanya. Baik, ada orang tanya, Ustaz, habis tu awal ayat Quran ada in tansurullaha yansurukum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Tapi Kak Ya Al-Ghazali kata wala yastansiruhum. Allah Ta'ala tak minta pertolongan. Baik, kena jelas dan faham. In tansurullah tu bukan Allah meminta-minta kepada kita, tetapi Allah berkehendak ke atas kita untuk tolong agama dia. Berbalik kepada syarah saya tadi, sekiranya kalau kita tidak menyahut seruan untuk melakukan pertolongan ke atas agama Allah, nescaya pertolongan agama Allah itu memang akan mai pada Allah, walaupun kita tak tolong agama Allah. Maksudnya macam ni, saya bagi contoh. Seandainya datang semboyan jihad untuk kita secara legal, secara orang kata secara legal, secara boleh lah, ikut syarat yang betul. Katalah kita berkata, tak mau, kita tak mau, sepakat seluruh orang Islam tak mau pergi turun jihad, dan saya pertolongan tu akan sampai, takkan jejah kepada Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tolong agama aku. Dah, dia bukan merayu. Barang ni bukan barang merayu, tuan-tuan. Dia suruh kita untuk tolong agama dia, maka dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu syarah 3/4. Dan syarah 3/5, wa ya alladhi ya'muruhum wa la ya'murunah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Al-Qayyum, dialah yang mampu ataupun memiliki kemampuan untuk suruh kita. Sebab tu tuan-tuan, apabila bertembungnya arahan Allah dan arahan makhluk, nak utama mana? Tengok ni, arahan Allah dengan arahan makhluk, nak utama mana? Fleksibel. Tengok keadaan. Saya bagi contoh. Arahan Allah suruh semayang di awal waktu, segera. Contoh bomba, baru nak semayang ni di awal waktu, baru angkat takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba siren bunyi, kena mufaraqah, kena keluar daripada semayang. Kalau tak ada orang lain dah, memang dia kena tugas, kena keluar, dia kena turun, ditolong. Sebab tu saya kata fleksibel. Dia fleksibel. Ada tak arahan Allah yang mengatasi arahan makhluk? Ada, banyak je, banyak. Antaranya dalam soal mencari rezeki. Contoh, saya tak tahulah, saya harap satu ketika nanti, benda yang saya harap sangatlah untuk negara kita ini ialah apa? Tentang isu ni, cashier, orang yang tu kira duit dekat kaunter tu di pasaraya. Kadang kita sedih macam mana orang Melayu kita tolong kira harga arak dan terima jual beli arak tu. Dah ni tak boleh. Dia kata saya bukan minum pun Ustaz, dia kata. Kan Nabi dah larang beberapa golongan, walaupun dia tak minum arak, antaranya tukang beli, tukang jual, tukang hidang, tukang perah buah anggur. Jadi kalaulah bertemu dengan perkara ni, dia kata, saya tak ada kerja lain dah Ustaz, ada hak ni je. Cari. Sebab tu tuan-tuan, ada keberkatan bagi orang yang meninggalkan apa yang Tuhan tak suka, ataupun meninggalkan kerana ada arahan daripada Allah. Allah akan memberikan keberkatan kepada dia. Sebab tu guru tua kami pernah sebut, guru tua kami sentiasa sebut kepada kami, dia kata apa? Biar hilang sesuatu kerana Allah, jangan hilang Allah kerana sesuatu. Tu penting tu. Biar kita hilang sesuatu kerana Allah, biar dia kerja tak ada tak apa, tapi kita hilang ni benda ni kerana Allah. Tapi jangan kita hilang Allah, yakni hilang keberkatan, hilang keredaan Allah kerana sesuatu tak padan. Jadi sebab tu mudah-mudahan masalah ni dapat diselesaikanlah, mudah-mudahan. Dan tak ada siapa boleh arah Allah. Betul. Wala ya'muruna, tak ada siapa boleh arah Allah. Dia kata macam ni. Allah Ta'ala ni duk suruh banyak kali baru dia nak bagi rupanya. Contoh dia ni sakit, dia sakit teruk.
duk minta ke Allah, duk doa kerak ke Allah, lah kali Allah Taala izin dia lega. Lalu dia kata macam ni, fahaman dia kata macam ni, puas duk suruh baru nak bagi lega, baru hantar. Tak boleh. Allah bagi kita lega tu bukan pasal dia dipaksa untuk bagi kelegaan kepada kita. Dia tak terkesan dengan arahan kita. Kalau kita perintahkan dia sekalipun, tetap tidak mengganggu gugat dengan keputusan yang dia dah putuskan. Kerana dia Al-Qayyum, dia tak terkesan dengan arahan kita. Yang kita duk minta, dia bukan arahan, permintaan. Kita hanya minta, bukan suruh. Sebab tu dalam doa ni ada adab, supaya tak nampak macam kita duk mengarah Tuhan. Antara adab dalam berdoa, pertamanya ialah kita memuji Allah, yang kedua kita selawat ke atas Nabi, lepas tu baru kita buat permintaan. Bukan kita duk suruh mengarah Allah. Tak boleh, kita takkan mampu untuk mengarah Allah. Dan yang terakhir syarah 3/5, wallazi yanhahum wala yanhaunah, dialah yang mampu menghalang hamba-hambanya, bahkan hamba-hambanya itu tidak mampu untuk menghalang dia. Allah boleh halang kita daripada buat apa? Kita tak boleh halang Allah nak bawa turun hujan. Kita tak boleh halang Allah untuk turunkan rezeki kepada orang kawan kita, tak boleh. Kerana dia Al-Qayyum. Itu antara beberapa syarah yang dibawa oleh Al-Ghazali rahimahullah. Secara kesimpulannya, Allah tidak berhajat kepada makhluk kerana dia memiliki kemampuan yang sudah ada pada zat dia sendiri. Wallahu a'lam. Selesai dekat tu. Dalil objektif yang ketiga, apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Qayyum? Dalam surah Al-Baqarah ayat 255, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dalil dia. Tidak ada Tuhan selain pada Allah. Dialah yang Al-Hayyu, yang maha hidup, lagi Al-Qayyum, lagi yang maha berdiri dengan sendiri. Wallahu alam. Itu dalil dia. Sebab tu nak menisbahkan nama Allah tidak mesti melalui dua cara saja, iaitu dalam Quran ataupun dalam hadis. Tak boleh kita reka saja-saja Allah adalah arkitek yang paling agung. Tak boleh. Arkitek tu tak sebut dalam Quran ataupun hadis. Allah adalah artis yang agung. Tak boleh. Tuhan adalah pengarah teater yang agung. Tak boleh juga. Walaupun kita nak menisbahkan dalam bentuk puisi ataupun puitis, tak boleh. Nama Allah Ta'ala ni dia sensitif. Dia sensitif. Dia dipelihara dengan Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Selesai. Dan objektif yang terakhir, apakah kesan bagi orang yang beriman dengan Al-Qayyum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, orang yang beriman dengan Al-Qayyum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menyedari, dia sedar bahawasanya tidak ada sesuatu yang layak ke atas diri dia sebagai hamba untuk meminta-minta selain daripada Allah. Kerana dia tahu Tuhan adalah punca bagi segala kuasa. Tuhan adalah punca bagi segala rezeki. Tuhan Allah Ta'ala adalah punca bagi segala kesihatan. Allah adalah punca bagi segala datangnya manfaat. Allah adalah punca bagi segala dihalangnya mudarat. Maka dinisbahkan seluruh permintaan itu, prioriti, keutamaan permintaan itu jatuh kepada Allah Ta'ala dulu. Sehingga kan dia nak minta kepada makhluk pun dia rasa malu. Sebab tu pernah berlaku satu kisah. Ini saya nak direct sikit kisah malam ni. Pernah berlaku satu kisah ketika zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Ketika itu khalifah sedang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Lalu dia melihat ada seorang abid, orang yang kuat ibadah, sedang duduk beribadah dengan tekun kepada Allah Ta'ala. Lalu setelah selesai kawan tu beribadah, dia nak rehat sekejap, dia pergi jumpa abid tu. Dia kata, wahai abid, aku adalah Amirul Mukminin, khalifah umat Islam. Aku tengok hang ibadah dengan tekun dan gigih, aku rasa seronok dengan hang. Jadi mintalah apa yang hang nak daripada aku. Kata abid tu, mana mungkin aku nak minta
pada hang, sedangkan aku berada dalam rumah Allah, dia tuan rumah ni. Macam tuan-tuan kata tuan-tuan dengan saya, tetamu, kita pergi rumah tu imam kita, tuan-tuan pula minta ayak kat saya. Tak betul. Saya bukan tuan rumah. Tuan-tuan pula minta izin kat saya nak masuk bilik ayak pun tak boleh juga. Tuan-tuan kena minta kat imam pasal dia tuan rumah. Jadi Abid ni pun dia kata tak boleh minta kat hang pasal aku kat rumah Allah ni. Oh sakan. Jadi Harun Rashid ni pun dia rasa seolah-olah jawapan ni menampar pipi dia. Dan jawapan tu betul. Lalu dia kata bijak orang tua ni. Lalu dia tunggu kat luar masjid. Dia tunggulah kali Abid tu pun keluar. Lalu dia kata, wahai Abid, sekarang kita dah keluar daripada rumah Allah. Kita dah keluar daripada rumah Allah. Negara ni aku punya, dalam jajahan aku, pemerintahan aku. Sekarang hang minta apa yang hang nak. Lalu kata Abid ni, mana mungkin aku minta kat hang sedangkan bumi ni pun dia yang cipta. Orang yang faham Al-Qayyum Allah, dia punya iffah dia, kemuliaan dia jaga, sehingga dia nak meminta-minta kepada makhluk dia rasa berat. Bukan isu kat sini tak boleh minta tolong makhluk, jangan salah faham. Bukan. Dia akan kelepiak selesai dengan Tuhan dulu. Dia akan cuba kelepiak terus selesai dengan Allah. Kalau dia tak selesai dengan Allah lagi, dia buat sambil-sambil. Maksudnya dia utamakan Allah dulu, sambil-sambil itu baru dia kelepiak dengan makhluk untuk minta tolong. Pun boleh juga. Tapi isu dia ialah orang yang faham Al-Qayyum Allah, menisbahkan segala pertolongan itu kembali kepada Allah. Tuan-tuan, kita akan diuji pada satu ketika jalan buntu, seolah-olah tak nampak dah lorong cahaya kita nak keluar. Akan ada musibah tu. Akan sampai musibah tu Tuhan akan uji kita. Nak kelepiak tak boleh, nak berenang macam mana pun tak kerti dah ni. Tak boleh nak menyawa. Nak capai apa pun tak boleh. Ketika itu sedarlah diri saya yang hina dan tuan-tuan semua yang ada, bahawasanya ketika itu satu-satunya jangka hayat yang kita ada yang tidak akan binasa, yang tidak bergantung kepada mana makhluk, yang hidup dan tidak akan mati, dialah Allah. Minta kat dia. Sebab tu Nabi SAW pernah bersabda, mintalah kepada Allah walaupun secubit garam. Tu dia. Garam pun minta ke Allah. Bahasa mudah ni, kita ni kena merak dengan Allah. Kena merak, istilah kita lah, merak. Apa-apa mengadu ke Allah, apa-apa minta tolong pada Allah Ta'ala. Kena banyakkan dengan sikap yang macam tu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang terakhir daripada saya, bagi orang yang beriman dengan Al-Qayyum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mesti sedar dan yakin tidak ada siapa-siapa, mana-mana makhluk yang memiliki kesempurnaan ini. Tuan-tuan, maaf saya cakap, perhatikan sekeliling. Kalau ada beberapa fahaman yang menyatakan ada Tuhan selain pada Allah, kalau ada Tuhan yang selain pada Allah, perhatikan bagaimana keadaan Tuhan itu. Sudah pasti mereka itu berhajat kepada makhluk. Allah tidak pernah sesekali berhajat kepada makhluk. Hatta tempat sendiri pun Tuhan tidak berhajat kepada tempat. Masa sendiri Tuhan tidak berhajat kepada masa. Sebab tu Tuhan ni azali, Tuhan ni qadim, dia tidak berhajat kepada masa. Kerana masa tu dia yang cipta. Tuhan tidak berada di atas, kerana atas tu Tuhan yang cipta. Ui, sakat tuan kisah ni. Cerita ni bukan cerita biasa ni. Orang kata Tuhan kat atas. Atas ni ciptaan, benda, tempat. Atas pun bukan dia. Allah berada di dalam alam ataupun luar alam, tuan-tuan? Bila orang tanya kita, Allah ada di dalam alam ataupun luar alam? Di dalam alam pun tidak, di luar alam pun tidak. Dan tu Tuhan ada kat mana? Allah wujudud bila makan. Allah itu wujud tanpa tempat. Fikir lagi, pecah pula. Cukup dekat tu. Maka qayyum ni dia bukan satu benda yang kita kadang, tuan-tuan, saya pesan untuk diri saya juga. Yang terakhir lah, pentingnya faham Al-Qayyum ni ialah apa? Supaya tidak menghijabkan mata kita untuk melihat Allah dahulu kemudian makhluk. Kerana sekarang apabila orang tak faham Al-Qayyum Allah dengan sebenar-benarnya, dia meletakkan makhluk itu adalah sebagai jalan penyelesaian. Tak payah risau ni, tak payah risau. Operation kita kali ni doktor paling hebat ni,
Dia tak pernah gagal. Sedangkan ada kemungkinan dia akan gagal. Kita tak, jangan risau. Kita nak pergi interview ni, kita ada orang kita. Sedangkan ada kemungkinan walaupun ada orang kita pun tak boleh dapat interview tu, kerja tu. Kita kena bataskan, limitkan bahawasanya makhluk itu mempunyai keterbatasan untuk membantu kita. Meletakkan prioriti keutamaan Allah lah segala-galanya untuk mengeluarkan kita daripada kesusahan, kerana dia itu berdiri dengan sendiri. Macam tu. Benda ni penting untuk kita buang sifat melihat makhluk melebihi Allah. Kadang mulut je duk cakap Allah ni lebih daripada segala-galanya, tapi tindakan, perasaan, emosi kita masih lagi bergantung kepada makhluk, mengatasi bergantung kepada Allah Ta'ala. Ada yang saya cakap ni pun untuk saya jugalah. Untuk saya juga. Jadi saya fikir sekadar tu sajalah perkongsian yang saya daripada seadanya dengan keterbatasan pengetahuan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ni. Saya mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir bicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakap dia dikhawatiri banyak juga silapnya. Sekiranya ada fakta-fakta yang saya sampaikan tadi ada kesilapan, tuan-tuan boleh tegur saya untuk penambahbaikan dari semasa ke semasa. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya kullu min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دولة الجبال سبحنا الطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.